Okey. Okey, kejap cikgu start record. Okey, jadi kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara cikgu jelas Jelas. Okey, jadi kelas kita macam biasa. Kelas kita cikgu akan bahagikan 1 jam penerangan. Maksudnya 1 jam ni cikgu cakap je. 1 jam lagi Asgaf buat latihan. Tak adalah 1 jam. Dalam 40 minit, 20 minit tu cikgu cek, kita bincang sama-sama. Itu apa yang kita nak buat hari ni lah. Okey ke? Okey. Okey. Jadi hari ini cikgu akan teruskan kepada graf gerakan. Okey, kejap Okey, minggu lepas kita belajar graf apa? Ha. Jarak masa. Okey, betul. Okey, kali ini kita akan belajar satu lagi graf, iaitu tentang laju masa. Ha. Ha. Okey, sekejap. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Okey, macam jangan risau, senang je lah. Okey, boleh nampak ke yang skrin yang cikgu share ni? Boleh. Okey, cikgu akan terangkan apa tu graf jarak, apa tu graf laju masa Senang je, jangan risau. Okey, sebelum tu cikgu nak ajar Asgaf tentang graf laju masa. Okey, yang pertama ni kena salin tau. Yang pertama kita bercakap tentang paksi. Paksi. Bila kita bercakap tentang graf, bila kita bercakap tentang graf, kita kena ingat satu benda. Paksi ni dia ada 2. Satu paksi menegak, iaitu kita namakan dia paksi Y, dan satu lagi paksi melintang. Kita namakan dia X. Okey, macam biasa, minggu lepas cikgu terangkan. Paksi X sentiasa pemala dia masa. Masa ni maksudnya masa adalah sesuatu yang sentiasa bergerak. Okey. Ni X. Dan yang kedua adalah paksi Y. Paksi Y bercakap tentang laju. Okey, jelas ke? Jelas. Okey. Okey, yang pertama kita pergi pula. Tadi kita cakap pasal paksi. Yang kedua kita bercakap tentang unit. Unit. Okey, cikgu bagi contoh dekat mana unit laju adalah dalam keadaan meter per saat. Dan masa dalam keadaan saat. Jadi, dalam graf laju masa, ada 2 benda yang unit dia Asgaf kena perhatikan. Yang pertama, unit hal laju. Ataupun kita panggil dia unit laju lah. Okey, unit hal laju dekat sini adalah meter per saat. Yang kedua, pecutan. Pecutan ataupun nyah pecutan. Pecutan ataupun nyah pecutan, unit dia adalah dalam keadaan meter per saat kuasa 2. Ini adalah nombor 2, iaitu tentang unit. Okey, ni dah salin dah. Okey. Ni yang cikgu terang 2 benda yang dekat depan ni, dia fix. Dia takkan berubah sampai bila-bila. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada maksud macam mana nak baca kalau pergerakan graf jarak masa. Jarak pula, laju masa. Okey, sekejap senang je ni, jangan risau.
Okey. Ya, slownya internet. Okey. Jadi dekat sini kita akan belajar macam mana nak baca graf laju masa. Okey, boleh tengok betul-betul. Okey, yang pertama, pergerakan graf adalah kita tengok berdasarkan graf ni, cikgu akan terangkan macam mana nak baca apa maksud pergerakan dia. Yang pertama adalah daripada P pergi kepada Q. Daripada P pergi kepada Q. P pergi kepada Q, dia menunjukkan graf dia naik ke atas macam ni. Dia menunjukkan graf dia naik ke atas macam tu. Jadi kalau graf P ke Q ni, okey, Asgaf kena ingat ni tentang hal laju. Ni lah hal laju tau. Laju ataupun laju. Asgaf kena ingat. Kalau graf ni, kalau graf laju masa, kalau dia ada kecerunan, kalau dia ada kecerunan, membawa maksud dia ada perubahan laju. Kalau ada kecerunan, kalau graf jarak masa kecerunan dia maksudnya laju tu. Tapi kalau graf laju masa, kecerunan dia maksudnya ada perubahan laju. Perubahan laju kalau dia ke atas macam PQ bermaksud ada nilai pecutan. Ada nilai pecutan. Maksudnya PQ ni adalah dalam keadaan kita tengah press motor kita. Kita tengah speed. Kita panggil kita tengah speeding. Okey, jelas ke kat situ? Jelas. Okey. Jadi, nilai pecutan. Pecutan dia sama dengan nilai kecerunan. Jadi, formula dia adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Ni dia punya nilai pecutan. Okey. Masa nak ambil kat mana? Masa ambil dekat bawah. Ni, 0 ke T1. Tu masa dia. Laju nak ambil kat mana? Nilai laju ambil kat nilai U dengan V ni. Jadi untuk graf ni kita nak tahu pecutan dia adalah perubahan laju, kita kena ambil yang tinggi tolak yang rendah. V tolak U. Bila kita ambil dekat V dulu, maksudnya untuk masa dia kita kena ambil T1. T1 tolak dengan 0. T1 tolak dengan 0. Ini adalah nilai dia punya kecerunan. Kecerunan kalau dia ke atas bermaksud dia dalam keadaan pecutan. Jelas ke? Jelas. Okay, senang je kan? Okey, boleh faham Boleh. Okay, jangan ngantuk lagi. Dah ngantuk ke? Okay, sabar. Okey, nombor 2. Nombor 2, cikgu nak ajar pula. Ini pergerakan pertama tau. Bila P ke Q. P pergi kepada Q. Cikgu pekatkan line dia sikit. Okey, ni P pergi kepada Q. Nombor 2, cikgu nak ajar pula pergerakan daripada Q ke R. Daripada Q ke R. Q ke R. Q ke R. Q ke R dia mendata. Q ke R adalah pergerakan mendata. Pergerakan mendata. Apa maksud mendata? Mendata tu maksudnya tiada kecerunan. Tiada kecerunan. Maksudnya dia sama je level, dia garis lurus. Bila tiada kecerunan, tiada pecutan. Maksudnya dekat Q dengan R adalah di mana keadaan kita panggil dia maintain speed.
maintain speed. Maksudnya, dia kalau dekat graf jarak masa, bila dia pergerakan mendata, dia berhenti. Tapi bila graf laju masa, bila graf dia Q ke R macam ni, kita maintain dia punya speed. Boleh faham ke Asgaf? Boleh. Maksudnya Asgaf kat sini P ke Q, Asgaf tengah pusing kelas motor tu, kelas pula. Tengah speed kena tengah speed. Masa Q ke R ni, Asgaf tengah maintain speed. Contoh kalau motor tu laju 60, okey, nak maintain je speed 60. Maintain 60, 60, 60, 60. Boleh faham ke? Tiada pergerakan mendata maksudnya tak ada kecerunan. Tak ada kecerunan bermaksudnya tiada pecutan ataupun nyah pecutan. Maksud kat sini apa? Dia maintain speed tu. Okey, jelas? Jelas. Okey, kita pergi kepada graf nombor 3. Okey, graf nombor 3 adalah daripada R pergi kepada S. Daripada R pergi kepada S. R pergi kepada S adalah dekat mana graf dia cerun ke bawah. Graf dia cerun ke bawah. Jadi R kepada S ni, dia ada kecerunan. Dia ada kecerunan. Maksud dia punya kecerunan R ke S, bila dia ke bawah, dia berlaku nyah pecutan. Berlaku nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan tu? Maksudnya dia makin slow kan motor tu. Dia lepas dia punya throttle tu. Maksudnya dia nak berhenti. Bila dia berhenti? Bila kelajuan dia sampai kosong. Maksudnya dekat T3 ni motor dia dah berhenti. Boleh faham ke? Boleh. Okey, kita nak tahu berapa nyah pecutan dia. Nyah pecutan dia sama juga dengan formula pecutan. Perubahan laju. Perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Ini sahaja berkaitan dengan penjelasan dekat 3-3 ni. Okey, settle. Dah itu je kita belajar malam ni. Okey, yang pertama PQ. Kecerunan ke atas. Kecerunan ke atas maksudnya dia tengah speed. Ingat, kalau ada kecerunan tak kisah kecerunan ke atas ke, ke bawah ke, maksudnya ada berlaku perubahan laju. Kalau dia ke atas dia makin laju, kalau dia ke bawah dia makin slow. Boleh faham ke tu? Okey, nilai makin laju dengan nilai makin slow dia satu je formula yang sama, iaitu perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Perubahan laju ni maksudnya Asgaf ambil lah yang paling besar tolak yang paling kecil. Paling besar tolak yang paling kecil. Maksudnya dekat V tolak dengan O. Masa nak ambil mana? Masa ambil T2 tolak T3. Kalau ambil ni, kita kena pakai koordinat ni. Nanti cikgu ajar. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, jadi sabar jangan ngantuk lagi. Baru balik ke? Gimana adik? Tadi ada bola juga. Ya ke? Tapi ni yang Pagi sekolah. petang? Pagi petang? Ah, Masya Allah. Petang lawan orang lain pula? petang sekolah buat. Alamin. Oh, apa tu? Tournament? Friendly rumah sukan. Oh, menang tak? Tim saya tak main. Saya masuk tim kawan ni. Oh pula. Okey tak. Tim kawan tu menang tak? Menang. 2 kali main menang. Ya, ada skor ke hari ni? Tak ada. Saya sepak melalut. Tak gol. Okey. Tak apa. Okey, jadi daripada graf ni cikgu masuk balik Daripada graf laju masa ni, perkara pertama Asgaf boleh tahu dia punya laju berapa. Laju kenderaan tu berapa. Maksudnya dia punya meter per second dia. Kat mana nak tahu laju dia?
kat meter motor tu, kat meter kereta tu kita boleh tahu berapa laju dia. Jelas ke? Jelas. Yang kedua, dekat graf laju masa, kita boleh tahu masa dia. Masa dia. Laju, kita boleh tahu daripada dia punya paksi Y. Masa, kita boleh tahu daripada dia punya paksi X. Okey, sampai situ jelas? Yang ketiga, daripada graf laju masa, kita boleh tahu nilai dia punya pecutan. Maksudnya dia punya speed. Ataupun dia punya nyah pecutan. Maksudnya dia punya makin slow tu. Boleh faham? Okey. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Nombor 4, graf laju masa ni uniknya kita boleh tahu juga nilai jarak. Nilai jarak ni macam mana nak dapat? Dapat dia adalah jumlah luas. Jumlah luas. Okey, salin dulu. Dah habis salin bagi tahu cikgu. Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey. Jadi, cikgu teruskan. Okey, nombor 4. Kita pergi kepada jarak. Okey. Jumlah luas. Cikgu nak ajar beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk yang asgaf kena tahu adalah yang terlibat dekat sini adalah segitiga. Segitiga. Okey, luas untuk segitiga adalah 1/2 darab B darab H. Ini B dia, ini H dia. Ini salin. Selalu sangat pelajar lupa. Nombor 2 iaitu B. B luas rectangle. Luas rectangle. Luas rectangle adalah dekat sini B darab H. Ini B, ini adalah B dia, ini adalah H dia. Segi 3, segi 4, dan bentuk terakhir adalah trapezium. Trapezium boleh jadi dalam keadaan tegak. Dia tegak macam ni. Kalau tegak macam ni, ni H1, ni H2, ini B. Formula dia adalah 1/2 darab H1 tambah H2 darab B. Okey, dia boleh juga dalam keadaan baring. Okey, dia kalau dalam keadaan baring untuk trapezium. Trapezium kalau dia dalam keadaan baring, dia ada P1, P2, lepas tu H. Jadi 1/2 darab B1 tambah B2 darab dengan H. Ini adalah benda yang kamu kena ingat. Trapezium ni, kenapa cikgu trapezium? Trapezium ni kalau tak hafal formula dia, trapezium adalah gabungan A tambah B. Maksudnya gabungan segitiga dan segi 4. Mana segitiga dia? Dia punya segitiga sampai sini. Ni segitiga dia. Mana segi 4 dia? Ini segi 4 dia. Ini segi 4 dia.
Jelas ke? Jelas. Okey, salin. Salin lawalah sikit. Okey dah? Dah. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Sebelum cikgu teruskan, kita pergi balik dekat sini, graf. Kita pergi balik dekat graf. Cikgu ulang balik. Kalau dia punya cerun ke atas, maksudnya dia tengah speed. Kalau Q ke R, maksudnya dia tengah maintain speed. Jangan ingat dia berhenti pula. Maintain speed. Dia tengah bergerak atau dia tengah bergerak lagi. Cuma pergerakan dia dalam keadaan laju yang seragam. Boleh faham? Okey, kalau R ke S dia ada kecerunan. Tapi kecerunan dia ke bawah. Maksudnya dia makin slow. Boleh faham kat sini? Okey. Kemudian, cikgu dah terang. Okey, jadi dekat sini, cikgu bagi tahu dekat graf laju masa kita boleh dapat dia punya jarak. Macam mana nak dapat dia punya jarak? Kita kena cari luas bawah graf dia. Contoh, kita nak tahu berapa jauh dia speed. Kita nak tahu berapa jauh dia speed. Maksudnya kita kena kira jarak A. Kita kira luas A. Trapezium. Boleh faham? Boleh. Okey. Yang kedua, kalau kita nak tahu berapa jauh dia dalam keadaan laju yang seragam. Maksudnya kita kena kira luas B. Boleh faham? Kalau kita nak tahu berapa lama ataupun berapa jauh dia punya nyah pecutan ataupun dia makin slow. Maksudnya kita kena kira luas C. Okey, jelas? Jelas. A bentuk trapezium, B bentuk segi empat, C bentuk segitiga. Dia tak ada bentuk bulat ke, dia tak ada bentuk parabola ke. Tiga bentuk tu sahaja bentuk asas. Dalam kiraan luas. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu harap jelaslah. Okey. Jadi cikgu akan sebelum cikgu nak jawab beberapa soalan, boleh faham ke cikgu ajar tu? Boleh. Okey. Okey, first dekat sini cikgu akan buat contoh 14 ni. Cikgu akan jawab satu-satu. Cikgu akan terangkan dua contoh lah. Dua, kalau tengok asgau tak faham lagi, cikgu ambil 3 contoh. Okey. Kita pergi kepada contoh 14. Untuk hari ni kita belajar slow-slow je. Kita belajar dah cover satu bab. Satu bab form 4. Okey. Macam Anas. Dulu belajar dengan cikgu Anas. Kenal ke Anas? Anas A matematik. Alhamdulillah lah. Okey. Tapi tu lah, cikgu sedih. Kak Mata seorang je A. Cikgu sampai Siapa balik. tu? Ha? Siapa yang dapat A? Irfan Uzori. Oh. Seorang B. Cikgu lupa dah siapa B. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan pertama. Okey, ni graf dia. Ini adalah dia punya soalan. Okey, cikgu akan mula jawab lah. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Maksudnya ini adalah pergerakan Puan Salina. Okey, cikgu tak pergi lagi kepada soalan. Cikgu boleh terus tengok cara pergerakan kereta Puan Salina tu. Okey, saat kosong ni, Puan Salina tengah memecut.
Dia pecut daripada apa? Daripada 20 pergi kepada 40. Jelas ke? Jelas. Okey, dah sampai 40 ni, selama 5 saat Puan Salina maintain dia punya pecutan, maintain dia punya laju dalam keadaan 40 meter per saat. Kemudian sampai ke 10 saat Puan Salina speed pula. Sampailah dia 60 kilometer per saat. Maksudnya daripada penjelasan tadi kita boleh terus baca cara graf ni. Kita boleh agak terus, kita boleh terus boleh bayangkan macam mana pergerakan kereta Puan Salina tu. Jelas ke? Jelas. Okey, hitung kadar perubahan laju dalam masa meter S negatif 2. Maksudnya, Ashraf kena ingat, kalau jarak dia minta meter. Kalau laju dia minta meter per saat ataupun boleh ditulis dalam keadaan meter S negatif 1. Kalau dia minta pecutan, ni kena salin tau. Kalau dia minta pecutan, maksudnya unit yang terlibat adalah ms kuasa 2 ataupun ms negatif 2 kuasa negatif 2. Yang ini kena ingat betul-betul. Supaya apa? Supaya kita tak tertukar apa yang soalan betul-betul nak. Okey, jelas. Jelas. Okey, cikgu nak jawab soalan A. Hitung kadar perubahan laju. Perubahan laju dekat sini maksudnya ada kecerunan. Bagi 5 saat yang pertama. Kalau dimension 5 saat yang pertama, kita kena mula daripada O pergi kepada sini. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, untuk A, kita nak tahu dia punya perubahan laju. Okey, tulis dulu macam ni. Lepas tu kita tengok perubahan laju yang dimaksudkan, adakah graf dia cerun ke atas ataupun cerun ke bawah. Jadi daripada graf ni kita nampak perubahan laju dia cerun ke atas. Maksudnya perubahan laju membawa maksud kepada pecutan. Kita buat dulu macam ni. Jelas? Okey, jadi dekat sini nilai perubahan laju adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Laju adalah okey, tengok kat sini Kalau Asghar pening, ambil koordinat. Ambil koordinat. Dekat sini koordinat dia kita sebut X dulu. 5, 40. Kat sini adalah koordinat dia 0, 20. Boleh faham ke yang ni? Boleh. Okey. Jadi perubahan laju dekat sini, mula-mula kita bercakap tentang laju lah. Kita bercakap tentang laju. Okey. Jadi dekat sini kita ambil laju dia. 40 tolak 20. 40 tolak 20. Ni perubahan laju. Perubahan masa, kalau kita nak ambil perubahan masa, bila kita ambil 40 dulu, masa yang kita kena ambil 5 dulu. 5 tolak 0. Itu cara dia. 5 tolak 0. Jelas ke? Jelas. 40 tolak 20, Ashraf akan dapat 20. Bahagi dengan 5 tolak 0 akan dapat 5. 20 bahagi 5 akan dapat 4. 4 unit dia apa? Bila dia kata perubahan laju, maksudnya kat sini pecutan, dia punya unit adalah ms negatif 2. Boleh faham? Okey. Cikgu tunjukkan supaya Asghar tak tersilap letak. Supaya tak terletak. Okey, kita tengok kepada koordinat. Okey, perubahan laju dekat sini dia ada satu koordinat tau. Dia ada satu lagi formula. Kita ambil formula. Yang ni cikgu dah tunjuk. y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Okey, contoh. Contoh. Okey, kita tengok dekat koordinat ni. Koordinat kedua adalah 0, 20. Okey, contoh. Cikgu letak ni x1, ni y1. Jadi cikgu letak ni x2, ni y2.
Okey. Kalau cikgu tertukar, cikgu buat ni dulu lah. Cikgu tukar. Sorry. Okey, cikgu tukar. Kalau dekat sini cikgu letak X1, ini kena jadi Y1. Kalau cikgu letak ni X2, ni kena jadi Y2. Masukkan dalam formula ni. Okey, Y2 kita 40. Tolak Y1 kita 20. Sama dengan X2. X2 kita 5. Tolak X1. X1 kita kosong. Maksudnya sama je dekat sini. Sama je macam cikgu letak tadi. Boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang ni cikgu tukar pula. Okey, tengok ni. Cikgu tukar apa? Cikgu jadikan. Sekejap, cikgu padam. Ya. Sabar skor dah nak habis masa dah. Okey. Cikgu jadikan ni X1, ni Y1. Cikgu jadikan ni X2, Y2. Dia terbalik pula. Contoh, kalau cikgu jadikan ni Y2 cikgu sekarang 20. Maksudnya cikgu ambil dia 20 kat sini. Tolak dengan Y1. Y1 cikgu 40. Ambil 40. Per dengan X2. X2 cikgu adalah kosong. Cikgu letak kosong kat sini. Tolak X1 cikgu adalah 5. Jadi dekat sini X5. Jadi dekat sini 20 tolak 40. 20 tolak 40 dapat negatif 20. Kosong tolak dengan 5 dapat negatif 5. Potong negatif ni, dia akan dapat juga 4 ms negatif 2. Boleh faham ke? Boleh. Dia tak kisah kalau Asgaf nak tentukan ni koordinat kedua atau koordinat pertama. Nak tentukan sini koordinat kedua ataupun pertama. Formula ni jangan berubah. Ni penting. Ni penting. Y2 tolak Y1. Maksudnya perubahan laju. Y2 tolak Y1. Y2, Y1 ni tak kisah Asgaf nak ambil yang ni sebagai Y2 ataupun ni nak ambil sebagai ni Y1. Tapi dengan syarat kalau Asgaf ambil ni Y2, maksudnya X dekat sini jadi X2 juga. Kalau sini Y1, maksudnya X ni adalah X1 juga. Dia jangan jadi ni Y2, ni X1. Tersilap. Boleh faham ke yang tu? Jadi dekat sini kita dapat nilai laju dia 4 ms negatif 2. Kita tengok jawapan. Jelas? Jelas. Okey, kemudian cikgu jawab pula soalan nombor 2. Ada soalan ke untuk soalan nombor 1? Tak ada. Okey, cikgu akan jawab pula untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2. Uraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Bila dia bercakap tentang huraikan pada graf laju masa, Asgaf kena bercakap tentang laju. Mention tentang laju. Berapa laju dekat 5 saat yang kedua ni. Lepas tu mention pula tentang masa. Lepas mention tentang tu, kita mention pula tentang pecutan ataupun nyah pecutan. Yang ini cikgu kena bagi tahu kalau ada. Kalau ada. Akhir sekali kena mention pula tentang jarak. Ini soalan-soalan huraikan. Kalau dia bercakap huraikan, ada maklumat tentang laju, ada maklumat tentang masa, ada maklumat tentang pecutan ataupun nyah pecutan. Ini kalau ada lah. Kalau dia punya graf dalam keadaan ada kecerunan. Dan akhir sekali ada jarak. Jelas ke? Jelas. Okey, jadi dekat sini 5 saat yang kedua ni adalah tempoh dekat sini. Boleh faham? Laju dekat sini adalah 40. Jadi cikgu tulis 40. Unit dia ms negatif 1. Yang kedua, masa dia dekat sini adalah 5 saat. Yang ketiga, tiada pecutan ataupun nyah pecutan. Untuk jarak, cikgu keluarkan dia punya bentuk segi 4. Segi 4. Dekat bawah dia ni 5. Macam mana cikgu dapat dia 5? 10 tolak dengan 5 dapat 5. Jadi dekat sini kita dapat dia 5.
Tinggi dia pula adalah 40. Macam mana cikgu dapat 40? Ni 40. Daripada kosong pergi kepada 40. Jadi, formula untuk segi 4 adalah jumlah luas dia. Kita kena kira luas dia. 40 darab dengan 5. Bila 40 darab dengan 5, kita dapat 200. 200 apa? Kita tengok dekat sini dia pakai meter. Jadi bila dia pakai meter, maksudnya dia punya jarak adalah 200 meter. Kalau dekat sini dia pakai kilometer, dia punya jarak unit dia adalah kilometer. Kat sini. Boleh faham? Jadi dekat sini jarak dia adalah 200 meter. Huraikan pergerakan tu. Laju dia 40, masa dia 5 saat, jarak dia 200 meter. Itu sahaja jawapan dia. Boleh faham? Yang ni salin. Dah salin dah? Dah. Bagus. Okey, akhir sekali C, cikgu nak buat yang C pula. Hitung jumlah jarak. Hitung jumlah jarak. Okey, bila cikgu cakap hitung jumlah jarak, dari mana ke mana? Okey, kita tengok kat sini dia kata dalam tempoh 15 saat. Jadi bila dia mention tempoh 15 saat, maksudnya dia suruh kira keseluruhan jarak dia. Boleh faham? Okey, jarak yang kita cari tadi dekat tengah-tengah ni 200 kita dah dapat. Okey, yang tu jelas. Okey, jarak yang kedua, yang kita nak kira nombor 1 ni pula. Okey, cikgu keluarkan dia punya trapezium. Cikgu keluarkan. Okey. Dia punya dekat belah bawah ni adalah 5. Dia punya tinggi yang pertama adalah 20. Tinggi yang kedua adalah 40. Kat sini jelas macam mana cikgu keluarkan? Jadi, formula dia 1/2 darab dengan 40 tambah 20 darab dengan 5. 1/2 darab dengan 60 darab dengan 5. Jadi, dekat sini kita akan dapat tekan kalkulator 60 darab 5, kita dapat 300 bahagi 2, 150 meter. Jadi, dekat nombor 1 adalah 150 meter. Boleh faham? Kita pergi pula dekat nombor 2. Kita pergi pula dekat nombor 2. Okey, untuk dekat nombor 2, dia ada perubahan pada dia punya tinggi. Tinggi yang pertama dia adalah 40. Tinggi yang kedua dia adalah 60. Dan jarak belah bawah dia adalah 5. Masukkan dalam formula 1/2, 1/2 darab 40 tambah dengan 60 darab dengan 5. Jadi 1/2, 40 tambah 60 kita dapat 100 darab dengan 5. 500 dekat sini kita dapat 250 meter. Ini adalah luas dekat nombor 2. Jelas ke? Jelas. Jadi, cikgu pergi kepada jumlah luas. Nombor 1 kita dapat 150. Tambah dengan nombor 2 kita dapat 200. Dan dekat sini kita dapat 250. Okey, jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat jumlah jarak yang dilalui adalah 300, 400, 600 meter. Jelas ke? Jelas. Okey, dekat sini ada tak yang tak faham? Itu. Tak ada. Okey, jadi kita tengok 600. Cikgu tak tengok jawapan tadi. Dapat 600. Okey, boleh faham Boleh. Okey. Okey, tengok balik dekat sini C ni. Ada soalan tak nak tanya? C. B ada soalan tak nak tanya? B, kalau huraikan tulis macam cikgu boleh? Yang buat laju sama dengan, lepas tu tak buat ayat lah. Dia sebenarnya kena buat ayat. Tapi pandai-pandailah gabungkan ni tiga-tiga ni.
Tapi bila kalau orang buat ayat lawa pun jawab apa, point dia tu salah, point dia tu salah, dia dikira salah. Okey, nak buat ayat tu ayat ringkas tak apa. Laju 40 meter S kuasa 1. Buat macam ni je lah kalau asal pening-pening, macam ni. Pergerakan adalah lepas tu asal tulis balik. Laju asal tulis macam ni. Pergerakan adalah point nombor 1, laju asal buat 40 ms negatif 1. Lepas tu koma, masa 5 saat. Lepas tu koma, jarak 200 meter. Markah penuh. Jangan risau. Jangan risau. Ini matematik bukan bahasa Melayu. Jelas? Jelas. Kalau dia punya jarak tu bukan 200 kan, tak kisahlah orang tu buat apa, buat tata bahasa. Dia kata bagai aur dengan tebing tiba-tiba kan. Dia nak kan kata huraikan kena buat ayat. Dia buat bagai aur dengan tebing lah. Dia letak pepatah lah, tata bahasa lah. Selain itu dia letak selain itu. Tapi jawapan dia salah. Tak ada markah juga. Tak ada markah dekat ayat tu. Markah dia ada pada point ni. Boleh faham ke? Jelas Jelas. Okey, nombor 1 A ada soalan. Macam mana cikgu tukar X1, Y1, Y2, Y1, Y2, X2? Tak ada. Okey, bagus. Okey. Okey, cikgu nak jawab pula untuk soalan yang berikutnya. Cikgu jawab supaya asegaf boleh nampak macam mana nak jawab. Barulah cikgu bagi asegaf jawab. Okey. Okey, tengok kat sini. Kita akan jawab soalan A. Soalan contoh 15 ni. Asegaf kalau nak jawab lepas ni kena jawab tau. Sebab apa? Sebab kita ni malas nak buat latihan. Sekejap Okey, kita ni malas nak buat latihan. Jadi kalau apa malam ni asegaf tak jawab, tak tahu pula lagi bila asegaf nak jawab soalan graf ni, graf jarak masa, laju masa. Jadi time ada masa untuk jawab, jawab je. Okey. Cikgu terangkan balik. Kenapa? Duduk. Okey, kita akan jawab soalan nombor 1. Kejap. Okey, kita akan jawab soalan nombor 1. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai Serbaneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa menunjukkan graf kereta Encik Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai Serbaneka tersebut. Maksudnya dekat sini adalah rumah dia. Dekat sini bila dia sampai atas ni, adalah kat mana keadaan dia di persimpangan jalan. Dan akhir sekali baru dia sampai kedai. Jelas ke? Jelas. Okey, huraikan gerakan Encik Wong dalam tempoh 10 saat yang pertama. Bila cikgu cakap A, soalan huraikan, apa maklumat yang kita kena ada? Yang pertama, laju. Laju Encik Wong pada tempoh 10 saat yang pertama. Berapa laju dia pergi? 25 ms negatif 1. Pastikan tengok unit. Kedua, masa. Berapa masa yang Encik Wong pakai dekat 10 saat yang pertama? 10 saat. Okey. Jelas ke? Jelas. Kemudian, perubahan laju. Perubahan laju kereta Encik Wong. Kita cari pula perubahan laju kereta Encik Wong. Untuk perubahan laju, tengok cara cikgu kira. Kalau cikgu ambil koordinat ini, maksudnya ini jadi 10, 25. Yang ini 0,
kosong. Jadi cikgu ambil 25 tolak dengan kosong untuk perubahan laju. 10 tolak dengan kosong untuk perubahan masa. Jadi cikgu akan dapat 25/10. Jadi laju dia adalah dalam keadaan 2.5 ms -2. Jelas? Akhir sekali, jarak. Jarak yang terlibat dekat sini adalah jarak yang terlibat kat sini adalah segitiga. Dekat bawah ni 10. Dekat atas ni 25. Jadi formula dia apa? 1/2 25 darab dengan 10. Jadi 25 darab 10 dia akan jadi 250. 250 bahagi 2, jarak dia adalah sebanyak 125. Unit dia apa? Meter. Lepas tu kalau nak huraikan, nak buat ayat, buatlah ayat. Pergerakan 10 saat yang pertama adalah laju 25 ms -1. Masa 10 saat. Dia punya perubahan laju. Kalau perubahan laju naik ke atas, maksudnya berlaku pecutan. Pecutan sebanyak 2.5 ms -2. Berjarak 125 meter. Jelas ke? Jelas. Kena ada maklumat ni kalau dia minta huraikan. Okey, salin dulu. Dah habis salin bagi tahu. Dah habis salin bagi tahu Dah. Boleh jadi duit baki. Okey. Okey, jelas dah, habis semua dah. Okey, cikgu akan jawab soalan B. Jangan ngantuk Asgof, dah nak habis ni. Dah 9.20 dah. Asgof tak buat latihan lagi ni. Okey. Apakah yang berlaku terhadap gerakan Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? Jadi dekat sini kita huraikan sahaja apakah yang berlaku. Jadi kita just cakap dia punya hal laju seragam. Hal laju seragam 25 ms -1. Ini sahaja jawapan dia. Encik Wong punya pergerakan adalah hal laju yang seragam dalam laju 25 ms -1. Itu sahaja. Dia just dekat sini kan. Dia nak bagi Asgof tertukar dengan graf jarak masa. Kalau graf jarak masa bila dia mendatang macam ni, maksudnya apa? Dia bergerak. Ya, Laju dia sama. tidak bergerak. Dia berhenti. Tapi kalau graf laju masa, hal laju yang seragam. Dia press motor dia 25, berapa lama? Kita tengok masa dia, 10 saat. Boleh faham? Kalau ni nak tambah, hal laju seragam selama 10 saat. Kalau dia kata nak huraikan lah kan, berjarak, tulislah. Kiralah jarak dia. Berjarak, tinggi dia 25, sini 10. Maksudnya 250 meter. Jadi dekat sini kita punya 10 saat berjarak 250 meter. Itu sahaja jawapan ni. Kalau tak yakin kita huraikanlah, kita huraikan semua benda. Huraikan macam cikgu cakap tadi, laju, masa, pecutan kalau ada. Akhir sekali jarak. Itu sahaja.
Boleh faham? Tengah salin ke? Dah salin. Dah salin. Okey. Habis cikgu buat pula C. Hitung kadar perubahan laju masa pada 5 saat yang terakhir. Okey, tengok kat sini. Dia kata 5 saat yang terakhir. Bila dia kata 5 saat yang terakhir, ambil daripada akhir graf ni, ini maksudnya terakhir. Sebanyak apa? Sebanyak 5 saat. Okey, boleh faham? 35 tolak 30, 35 tolak 5 saat. Dekat sini 30. 30 ni dekat sini. Tapi masalahnya kita tak tahu koordinat dekat sini. Kita tak tahu koordinat dekat sini, tapi kita tahu keadaan daripada sini pergi kepada sini adalah nyah pecutan. Nyah pecutan maksudnya dia makin slow. Boleh faham? Boleh faham? Jadi makin slow dekat sini kita guna formula macam tadi. Perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Perubahan laju. Kita ambil dekat sini 25, 20. Ni koordinat dia. Kita balik. 20, 25. Dekat sini kosong. Silap. Dekat sini masa dia 35, kosong. Perubahan laju kita kira apa? Kita ambil ni. 25 tolak kosong. Perubahan masa. Bila kita ambil 25, maksudnya kita kena ambil 20 pula untuk masa. 20 tolak dengan 35. Jadi kat sini kita dapat 25 tolak kosong 25. 20 tolak 35 kita dapat negatif berapa 15 rasa. Negatif 15. Bahagikan. 25 bahagi negatif 15 kita akan dapat negatif 1.67. Negatif dekat sini maksudnya nyah pecutan. Kalau kita dah tulis nyah pecutan, jadi pergerakan dia, kadar perubahan dia, kalau kita dah tulis nyah pecutan, dalam soalan tu kita dah tulis nyah pecutan, kita tak perlu lagi tulis negatif. Kita buat 1.67, unit dia terus, unit laju. Nyah pecutan sebanyak 1.67. Boleh faham ke? Cikgu 25 ke 20? Yang mana? Yang 25 tolak kosong. Oh, tu 25. So kau kena ingat formula dia. Y2 tolak Y1. Jadi, ni X1, ni X2, ni Y2. Cikgu buat macam ni. Ni X1, ni Y1. Ambil Y2, cikgu ambil Y2, 25. Sebab tu 25 kat sini. Tolak dengan kosong. Kosong kat sini. Untuk yang kedua, X2 tolak X1. X2 cikgu adalah 20. Tolak dengan X1, 35. Boleh faham? Tu cara dia. Okey, tengah salin ke? Ke dah habis salin dah? Okey. Okey, akhir sekali kita pergi kepada D. Jadi, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Nyah pecutan, jarak dia kat sini. Maksudnya, yang ini 35 tolak 20 kita dapat sini 15. Yang ini kita dapat dia 25. Jadi jarak untuk pergerakan kereta ni adalah 1/2 darab 25 darab 15. Kira 25 darab 15 kita akan dapat jarak dia 187.5 meter. Kita dah dapat jarak. Settle bahagian jarak. Nyah pecutan tadi kita dah kira. Nyah pecutan sebanyak 1.67 meter S-2.
Laju dia dekat sini permulaan 25, akhir dia kosong. Untuk laju tu macam tu. Kita boleh cakap dia punya perubahan laju, lepas tu jarak, laju, masa dia adalah 15 saat. Laju tu cikgu lupa nak bagi tahu, laju tu kena mention. Laju awal 25, laju akhir kosong. Cikgu minta maaf, cikgu terlupa nak mention. Okey, jelas? Jelas. Dah habis salin dah? Oh, dah. Ya. Okey. Habis. Ini je lah penjelasan untuk cikgu. Ada soalan tak nak tanya? Soalan. Tak ada. Tak ada lagi Okey, dah habis dah cukup dah sejam. Dah cukup dah sejam. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan bagi Asgov latihan lah. Okey, dan dekat sini juga cikgu akan berhenti recording. Cikgu tak nak, sebab apa? Sebab bila recording ni, kalau Asgov tengah buat latihan kan lama, bila masa tu dia akan kacau. Dia akan apa orang kata? Contoh, cikgu bercakap penerangan cikgu 1 jam je. Lepas tu Asgov buat latihan 40 minit. Bila dia tambah 40 minit tu, masa nak download, saiz video dia jadi besar, nak upload dalam YouTube dia jadi lagi lama. Dan benda tu makan space lah. Sebab tu cikgu stop recording ni. Okey Okey. Okey. Dah, kita pergi